Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, video kali ini saya akan teruskan dengan proses laporan isu daripada pengusaha lah. Okey, video sebelum ni kita buat video berkaitan dengan kawalan penyakit dan perosak. So seperti yang saya terangkan sebelum ni, untuk kawalan penyakit dan perosak terbagi kepada dua. Satu, kita sediakan forum khas berkaitan topik-topik kawalan penyakit dan perosak. Satu lagi, kita akan pecahkan kepada laporan isu-isu berkaitan penyakit dan perosak daripada pengusaha lah. So maksudnya setiap pengusaha boleh membuat laporan isu-isu yang berkaitan dengan penyakit atau perosak kepada tanaman mereka lah. Okay. So proses ini adalah berkaitan atau di antara pengusaha dan juga pegawai teknikal. Okay. So sebelah kanan ni saya akan gunakan log masuk sebagai pegawai teknikal, dan sebelah kiri ni saya akan gunakan log masuk sebagai pengusaha lah. Okay. So saya log masuk sebagai pengusaha terlebih dahulu. Okay, so ni adalah pengusaha Encik Abu Bakar, dan ni saya akan log masuk sebagai pegawai teknikal. Okay, so video sebelum ni kita dah buat satu topik, iaitu cara-cara mengatasi serangan lalat buah ataupun sebagainya lah, berkaitan topik-topik yang tertentu dengan komoditi yang berkaitan yang didaftarkan di bawah PPK tersebut lah. Okay. So seterusnya, andaikanlah Encik Abu Bakar ni dia mengalami satu masalah atau serangan berkaitan penyakit dan perosak terhadap komoditi dia. Sebagai contoh, Encik Abu ni mengusahakan cili fertigasi. So tiba-tiba dia menghadapi satu masalah yang dia sendiri tidak dapat atasi, dan Encik Abu pun telah melihat forum-forum yang ada dalam sistem ni, yang Encik Abu ni cuba mencari penyelesaian melalui forum-forum yang ada lah. Tapi Encik Abu tidak berpuas hati dan dia tidak menjumpai cara penyelesaian yang sepatutnya lah untuk permasalahan Encik Abu ni. So maksudnya kemungkinan masalah dia tu adalah berkaitan dengan permasalahan baru yang belum pernah dilaporkan sebelum inilah. Okay. So Encik Abu telah mencari penyelesaian daripada forum-forum yang ada tapi tidak berjaya. So oleh itu Encik Abu boleh buat laporan isu kat sini lah. Okay. So kat menu perosak dan penyakit ni, kat bawah dia ada satu submenu laporan isu. So Encik Abu boleh membuat laporan isu lah kepada PPK yang terlibat. Okay. So Encik Abu akan klik pada menu laporan isu ni. Okay, so kat sini dia akan buat penerangan serba sedikit, dan juga kat bawah ni ada senarai laporan. So kat ruangan ni adalah senarai laporan yang Encik Abu pernah buat sebelum ni lah. Okay, so setakat ni kosong. So Encik Abu akan menghantar satu laporan baru. Okay, Encik Abu hanya perlu klik pada butang hantar laporan ni. Okay, so Encik Abu akan pergi ke borang pendaftaran laporan ni. So Encik Abu kena masukkan data-data yang diperlukan lah. Okay, so pertama sekali Encik Abu kena tentukan kategori masalah dia ni berkaitan dengan yang mana satulah. Contoh tanah, akar, buah, batang, daun buah ataupun lain-lain. Okay, contoh Encik Abu pilih kategori dia adalah buah. Masalah tu datang dari projek yang mana satulah. Okay, so contoh yang ni, cili fertigasi Kampung Baru untuk pusingan yang mana. Okay, so Encik Abu ada satu pusingan saja.
pusingan 1. So Cik Abu boleh sertakan gambar lah jika berkaitan. Okey, sebagai contoh Cik Abu masukkan gambar ni. Lepas tu Cik Abu akan masukkanlah permasalahan yang dihadapi. Okey. Okey, seterusnya Cik Abu boleh huraikanlah masalah-masalah yang dia hadapi. Okey, ini sebagai contoh saya just masukkan saja. Okey, so penerangan kepada permasalahan Cik Abu. So bila Cik Abu dah berpuas hati dengan penerangan dia, Cik Abu kena klik butang hantar ni lah. Okey, so Cik Abu akan klik. Okey, so sistem akan pergi ke maklumat laporan Cik Abu. So kalau tuan-tuan perasan, masalah ni berkaitan dengan projek mana, pusingan yang mana, kategori dia, dan bila tarikh laporan ni dibukalah. So status laporan ni masih dibuka, maksudnya status ni masih dalam perbincangan lah. Okay, so ni adalah gambar yang Cik Abu sertakan. Okay, so ni adalah huraian daripada permasalahan Cik Abu tadilah. Okay, so seterusnya Cik Abu hanya perlu menunggu maklum balas dari pegawai teknikal yang terlibat lah. Okay, so dari sini pula pegawai teknikal ni sepatutnya dia akan menerima satu notifikasi menyatakan Cik Abu ni menghantar laporan permasalahan lah. So sama ada dia klik kat sini ataupun dia pergi ke laporan isu ni pun benda yang samalah. Okey. Dia akan pergi ke halaman yang sama. Okey, kalau klik kat sini ataupun klik ke atas ni, so dia akan pergi ke atas ni lah. So tugas pegawai teknikal akan membuat analisis atau semakan lah kepada permasalahan Cik Abu ni. Okey. So bila ni sepatutnya pegawai teknikal akan memberikan cara-cara penyelesaian lah. Okey. Gunakan racun jenama X. Okey, ini sebagai contoh maklum balas daripada pegawai teknikal ataupun pegawai teknikal ingin menyertakan gambar yang berkaitan lah. So sebagai contoh saya tak ada gambar yang sesuai, so saya letak gambar yang mana sajalah. Okey, so pegawai teknikal akan hantar. Okey, ini adalah maklum balas dari pegawai teknikal. Ini adalah contoh gambar yang disertakan. So Cik Abu ni pun sepatutnya dia akan dapat maklum balas lah. Pegawai teknikal ni akan telah menghantar maklum balas. So Cik Abu boleh buat semakan lah. So ni adalah maklum balas dari pegawai teknikal. So seterusnya Cik Abu, selagi Cik Abu tak berpuas hati apa semua, Cik Abu boleh teruskan proses pertanyaan kepada pegawai teknikal tu lah. Okay. So selagi mana permasalahan ni belum selesai, selagi tu Cik Abu boleh buat maklum balas lah. Okay, sama juga pegawai teknikal pun akan dapat maklumat notifikasi lagi sampailah Cik Abu ni berpuas hati. Okay. Okay, jika masalah ni telah diselesaikan, apa yang perlu dilakukan oleh pegawai teknikal adalah untuk menutup laporan ni lah.
So sekarang ni status laporan adalah dibuka. So bila semua masalah telah diselesaikan, langkah seterusnya adalah untuk menutup laporan ni lah. Okay. So selagi laporan ni belum ditutup, selagi itu maklum balas ni boleh dilakukan. Okay. So kita akan tutup laporan ni. Okay. Bila klik pada tutup laporan tadi, so sistem akan buat pertanyaan sama ada daripada isu permasalahan ni pegawai teknikal ni ingin meletakkan laporan ni pada mana-mana forum yang telah dicipta sebelum inilah. Okay, sebagai contoh kita dah ada satu forum kat sini. Okay, kalau ada banyak dia akan senaraikan banyak lah kat sini. So sebagai contoh bila tutup laporan ni, pegawai teknikal ni ingin memasukkan permasalahan ni ke dalam forum yang berkaitan lah. Contoh pegawai teknikal ni akan pilih ya. So kalau pilih tidak, dia terus tak perlu tindakan apa-apa seterusnya lah, hanya tinggal simpan dan tutup. So kalau pegawai teknikal ni memilih ya, so dia kena pilih forum mana yang berkaitan lah. So kalau dalam senarai topik ni ada 10, so dia akan senaraikan 10 kat sini lah. So yang ni contoh ada satu saja. So pilih forum yang berkaitan. So klik simpan dan tutup. Okay, so status dia adalah ditutup. Okay, so ruangan komen, ruangan maklum balas tu tak boleh lagi dilakukan. Kalau Cik Abu ni pun dia akan dapat notifikasi lah telah ditutup dan dia tak boleh buat maklum balas lagi lah. Cuma tadi saya tunjukkan pegawai teknikal ni memilih ya untuk memasukkan atau untuk menerbitkan permasalahan ni ke dalam forum. Okay, so kalau kita lihat semula kepada forum yang ada, yang kita pilih tadi, kat tepi ni kita dah ada isu dari pengusaha. So ini adalah permasalahan dari Encik Abu tadi. So kalau klik kat sini, dia akan pergi balik ke halaman ni lah. Okay, so begitu juga pada akaun pengusaha ni. Okay, kalau pergi ke akaun pengusaha, baca penuh. So laporan isu ni dah ada lah. So andai kata ni adalah Encik Abu. So andai kata pengusaha lain log masuk, dalam sistem ni dan dia melihat salah satu forum yang ada, dia akan nampak juga bahawa permasalahan ni daripada Encik Abu dan dia boleh mengikuti sepatutnya dia boleh mengikuti forum tu lah, permasalahan tu. Okay, so cuma kalau dia log masuk kat sini, kalau log out daripada halaman utama ni, kalau kita lihat kat sini, dia ada isu-isu dari laporan pengusaha, dan bila orang awam ingin membaca penuh kepada permasalahan ni, dia takkan boleh lah. Dia takkan boleh lihat, dia perlu log masuk juga. Okay, so itu adalah sekatan kepada orang awam untuk mengelakkan data-data tertentu diambil oleh orang awam lah. Okay, so proses laporan isu adalah seperti yang saya dah tunjukkan. Harap tuan-tuan faham. Dia melibatkan di antara pengusaha dan juga pegawai teknikal. Okay, sekian. Terima kasih.